Okey, hari ni abang ada tetamu tapi dia belum sampai lagi lah. So, kita tunggu sekejap lagi Sementara nak tunggu dia, jangan lupa subscribe, komen, share and like. Yang paling penting tekan loceng untuk tahu cerita-cerita abang yang terbaru. Peluang untuk Badrul. Gol penyamaan. Tindakan kurang wajar daripada seorang pemain menyebabkan yang lain mengalami kekecewaan. Pasukan Perak menerusi sepakan penalti. Tenang. Dia menewaskan Sarbini Alawi. Nama saya Muhammad Badrul Hisham bin Alwi. Saya bermain untuk pasukan Kuala Lumpur. Posisi saya adalah penyerang. Bermain dari tahun 2006 sampai ke 2013. Saya start main bola ni dari skor rendah lah. Kenalan ni kira orang kata agak spontan lah. Time tu arwah ayah Azman dapat lah pada flat dulu mula-mula kan. Time tu Abang Azman ni dia sakit lah, dia macam sakit kaki ke apa. Bapak saya yang selalu mengurut dia lah. Bila start mengurut tu, saya selalu ikut dia. Saya tak tahu lagi siapa Azman ni semua. Masa yang sama tu saya macam tengok lah punya cara apa semua, mengurut apa semua kan. Lama kelamaan tu baru saya tahu lah yang Azman ni adalah seorang pemain bola sepak Malaysia yang berasal dari Kuala Lumpur yang menetap di Flat Sri Melaka lah. Tahu tu daripada bapak saya jugalah. Dia menceritakan yang Azman ni macam mana apa semua. Masa yang sama tu saya dah tengok lah TV ke apa kan. Saya dapat tahu yang ni Azman ni adalah seorang pemain bola sepak Malaysia. Dari situ saya selalu ikut bapak saya. Dia cakap dia nak pergi rumah ayah Abang Azman yang ni, saya akan selalu ikut. Saya masa kecil panggil Abang Azman ni Abang Atik. Tak ada panggil samaran macam sekarang ni Otai ke apa kan, tak ada. Dulu memang kita orang daripada kecil panggil Abang Atik. Macam ayah Azman dan Nan ni kita orang panggil Tok Nan. Bila awal-awal tu kita tak tahu lagi lah siapa apa semua kan. Ikut je lah, ikut masa tu kecil kita tak tahu apa. Dalam satu tahap tu kita dah nampak macam dalam TV kita nampak apa semua. Rasa macam bangga je dapat sama dengan Azman ni. Tengok dia apa semua dalam TV. Masa nanti nak jadi macam dia lah. Bat ni memang tak dinafikan Bapak dia dengan arwah bapak abang memang close friend lah. Kira orang cakap apa, kawan baik, kamcing. Dan kebanyakan kalau habis game ke atau habis training, abang rasa penat ke, bapak Bat ni akan datang rumah, akan urut abang. Boleh katakan sepanjang abang main bola, dia je yang urut badan abang. Orang lain tak ada lagi. Jadi dekat situ saya nampak Bat tu masa tu kecil lagi. Bila lama kelamaan dia membesar, abang nampak dia mempunyai talent, bakat sebagai pemain bola sepak. Jadi abang pun ada nasihatkan dia juga. Dalam masa sama ada beritahu bapak dia yang Bat ni mempunyai masa depan yang cerah jika dia betul-betul, kerana dia mempunyai skill dengan teknik yang baik. Salah satunya bapak saya lah yang banyak dorong saya dalam benda ni, dalam bola sepak ni. Dari kecil tu dia ajar, dia bawa saya pergi mana semua. Kalau ada bola sepak kan, dia ikut, saya tengok. Dari situ dah balik je, petang tu kalau ada masa dia akan train saya. Sebelum terpilih masuk sekolah sukan KLN, Form 2 saya bermain untuk Akademi Kuala Lumpur. Sampai ke Form 4 saya bermain untuk Kuala Lumpur tu, saya bermain untuk Piala Coca-Cola
untuk wakil Kuala Lumpur. Dia macam MSSM lah. Ni Piala Coca-Cola ni kita satu Malaysia main untuk Liga tu lah. Bila dah dapat main Liga tu, tim saya Kuala Lumpur champion. So Liga Piala Coca-Cola tu antara yang last tournament tu buat Piala Coca-Cola tu. Bila dah lepas Piala Coca-Cola tu, saya dapat panggilan daripada coach Sekolah Sukan Bukit Jalil. Dia offer saya untuk masuk situ. Sebab sebelum ni kalau orang nak masuk Bukit Jalil, memang kena datang selection dalam 50 orang macam tu, selection untuk dapatkan dalam 20 orang je. Dari situ saya terpilih dalam 5 orang yang terbaik dalam Piala Coca-Cola tu. Bila saya datang untuk latihan first hari tu, dia cakap dengan saya, dia cakap tak payah selection, besok dah boleh masuk sekolah. Jadi saya punya pilih tu, cara dia senang lah pada sebelum-sebelum ni. Dia start pada situ lah saya masuk Bukit Jalil. Rutin harian dia dah jadi berubah lah. Pagi pukul 6.30 kita dah bangun, siap-siap untuk pergi training. Lepas 6.30 training tu sampai ke pukul 7.30 kita balik ke asrama, siap-siap sekolah pukul 9.30 sampai 2.30. Habis sekolah, biasa rehat kejap, pukul 3, 4 tu kita orang dah bangun, siap pergi training pula petang. Hari-hari, rutin hari kita orang macam tu je. Training dia memang beza lah. Kalau boleh, orang dekat Bukit Jalil tu kan ada Bukit Commonwealth orang panggil tu. Pagi-pagi kita orang akan training Bukit Commonwealth tu je hari-hari. Selama 2 jam, 2 jam setengah lah. 6.30 sampai 8.30 macam tu lah. Hari-hari macam tu. Petang baru kita dapat merasa padang. Macam-macam lah aktiviti dia buat. Dia nampak bukit je, kita orang kena lari, kena short sprint. Tu lari endurance tu memang biasa lah, lari pusing Bukit Commonwealth tu dalam 1 jam. Memang ikut pace dia kalau betul, kalau ikut kan. Apa kalau bawa motor 50 km sejam kan. Lebih kurang macam tu lah. Give up tu, kalau give up pun kita tak boleh buat apa. Kita kena ikut juga. Sekolah tu perempuan memang bersepah dekat dalam sekolah lah. Bukan pasal ni apa semua. Dalam sekolah tu memang semua sukan ada. Kalau masa time Kuala Lumpur tu banyak lah juga. Minat tu kawan-kawan apa semua. Tak ada lah ambil gambar, tak ada. Itu tak ada lah sepopular macam Azmadanan. Itu lah dikatakan perubahan zaman tu makin lama makin berubah. Era abang dulu tak ada sekolah-sekolah ni Kalau disebut di KL, Cochrane BI adalah kira sekolah yang paling top lah. Jadi selepas tu bila peredaran masa tu, kita dapat lihat pemain-pemain muda berpeluang memasuki sekolah sukan. Mana dah ada sekolah sukan, dan sekarang ni kita dapat lihat lagi banyak macam-macam kelab ada. Kelab bawah 12 tahun, kelab bawah 15 tahun. Bermakna peluang-peluang untuk pemain-pemain ni untuk menjadi pemain bola sepak ni, adik-adik kita sekarang ni begitu beruntung kerana ada platform. Dulu tak ada. Dulu kita pergi trial, kalau ada 50 orang lah jurulatih yang akan pilih. Sekarang ni adik-adik kita banyak peluang dengan sekolah sukan ada. Baguslah, orang cakap satu perkembangan yang sihat untuk pemain-pemain muda beraksi, berlatih dan mengejar cita-cita mereka untuk menjadi seorang pemain bola sepak di masa akan datang. Banyak tapi tak tercapai lah yang kita impikan tu kan. Macam Malaysia tu dah pernah wakil masa sekolah menengah tu. Sekolah sukan Bukit Jalil. Dan sekolah tu samalah dengan yang sekarang masih bermain lagi, macam Kero Fahmi, Mahali Jazuli, Guru Sami, Zamir Selamat, Fakri Sarani. Yang tu je lah yang masih aktif lagi. Yang lain semua dah pencen lah. Awal ada yang lepas sekolah main untuk state setahun 2 dah pencen. Sampai tahap tu rasanya dah sampai Liga Super je lah dapat pemain. Memang satu tim je. Daripada 2006 habis sekolah tu terus main KL sampai ke 2013. Sekali je 2012 KL tak layak Piala Malaysia, dapat loan ke PKNS 3 bulan. Nak cakap satu padang rasa pernah, tapi masa tu dia kecil lagi kan. Tapi setakat main bersama tu saya rasa ada friendly antara blok. Dulu kita dekat Syaraf Flat ni ada interblok. Mungkin bertemu pun masa tu interblok lawanan antara blok-blok. Dan dekat situ pun saya dah nampak dah Bat ni memang seorang pemain yang berbakat. Paling ingat sekali masa tu
Kita orang masa muda lagi lah. Time tu kita orang lawan dengan tim veteran. Tim veteran ni macam bekas player duduk dalam kawasan ceras. Kita orang player muda lawan dengan veteran. Time tu lah saya ingat Abang Azman dapat je bola, kita orang memang tak boleh nak buat apa. Memang dah tahu bola tu akan masuk. Jadi nak tak nak kita orang main je lah ikut yang apa yang kita orang mampu. Sebab kita tahu memang dia punya kebolehan tu macam mana. Tak adalah, sebab diorang perlawanan yang dikatakan tadi tu antara veteran dengan junior ni, kita menganggap junior ni adik-adik kita. Dalam masa sama, dalam bermain tu kita bercakap, kita memberi tunjuk ajar macam mana bila keadaan situasi macam ni, macam mana nak buat. Kita orang cakap apa, bermain sambil santai. Dia tak ada orang cakap siapa menang siapa kalah tu doesn't matter, tu tak kisah. Yang penting kita enjoy. Okay, yang first kali satu kebanggaan bagi seorang abang bila dapat lihat adik dia berjaya mewakili pasukan Kuala Lumpur. Dan dalam masa sama, bagi abang itu dah satu kejayaan personal untuk dia. Kerana dia dari kecil pun mempunyai cita-cita untuk menjadi seorang pemain bola sepak. Akhirnya dia berjaya ke kancah Liga Super, mana kira ke peringkat yang tertinggi lah. Dari muda, dari awal lagi abang mengikuti perkembangan Bad ni, kerana bapak dia selalu dengan abang dan arwah bapak abang. Dan kita orang kadang-kadang selalu bercerita mengenai Bad, dan kita tahu Bad boleh pergi. Dan akhirnya memang terbukti dia telah berjaya bermain dengan pasukan KL dalam Liga Super. Itu satu kejayaan bagi saya. Sebab apa? Pengalaman yang dia ada bermain dalam Liga Super ni tak dapat dibeli. Itu dia je yang tahu pahit manis dalam bola sepak. Okey, macam Bad ni dia mungkin masa dia dan ketika dia dah boleh kata 8 tahun tau bersama KL, mungkin dia punya peak dia sampai situ aja. Mungkin tak boleh burst lagi. Bermakna kudrat yang dia dah bagi tu setakat tu aja. Jadi kita sebagai pemain bola sepak kita kena terima. Kita cuba pun, tetapi kalau tak boleh pergi juga, bermakna kita perlu akui yang level kita memang tahap sampai situ aja. Tapi bagi abang satu kejayaan untuk dia. Lama tau 8 tahun kalau boleh maintain dalam satu tim. Setengah orang tu 1 tahun aja dah kena buang. Mana dia 8 tahun. Bermakna satu kejayaan yang cemerlang. Itu yang abang cakapkan tadi dari awal lagi. Pahit, manis, dia yang tahu sebagai pemain bola sepak. Kalau ikutkan tak adalah simpang boot lagi lah. Kalau dia boleh peluang lagi, dia akan bermain lagi lah. Kita tengoklah dalam liga macam liga bawah daripada Liga Super atau Liga Perdana kan. Contoh lepas ada juga bermain bersama dengan Abang Azman. Sebagai coach Abang Azman, saya sebagai player lah. Tapi sebabkan pandemik COVID ni, liga tu pun dah dibatalkan lah. Tahun ni tak pasti lagi lah macam mana. Tapi masih bermain lah. Kalau ada peluang main tu kan, kita akan bermain lagi lah. Yang pertama adalah disiplin diri dia sama dia bermain. Yang kedua, salah satu cara dia dalam padang bila untuk menjaringkan gol. Itu yang saya tak ada lupa, yang skill yang dia ada. Cuba nak ikut, cuba nak buat tapi memang tak boleh. Susahlah nak dapat macam tu. Yang ketiga ni, nampak dia macam sombong, tapi dia kalau kita rapat dengan dia, kita tahu dia macam memang peramah, memang enjoy. Luar kita jadi kawan. Okey, untuk pemain-pemain muda, generasi muda yang sekarang berminat dalam bola sepak, boleh meneruskan karier anda, tapi kena usaha. Bukan mudah untuk menjadi seorang pemain bola sepak. Kerana jika anda mengejar cita-cita, anda kena sentiasa berusaha. Usaha itu satu tanda kejayaan. Kalau tak usaha, memang susah lah. Sebab bola sepak bukan mudah. Cakap mudah, tapi nak buat bukan senang. Jadi kepada adik-adik yang minat dalam bola sepak, tanamkan betul-betul matlamat atau target nak main bola sepak sampai tahap mana. Nak sampai tahap bintang ke, atau setakat nak tahap main suka-suka. Itu je. Abang harapkan kalau yang betul-betul minat, teruskan perjuangan. Berlatihlah bersungguh-sungguh. InsyaAllah akan berjaya. Kepada generasi muda yang nak
berjaya dalam arena bola sepak ni, kenalah salah satunya disiplin. Kalau boleh tak payahlah pasal perempuan-perempuan ke, fokus pada bola je. Sampai satu tahap yang rasa macam dah tercapai tahap tu, baru boleh fikir benda-benda lain. Sampai sini saja untuk cerita hari ni dengan Bad yang saya kenal masa umur 2 tahun. Dia dah ikut bapak dia. Dengan bapak saya arwah sangat baik dah macam keluarga. Tapi hari ni saya dapat duduk sebelah dia tau. Saya yang rasa bangga tau. Kerana daripada kecil dia minat saya dalam diam, sebab dia pendiam. Setakat ini aja cerita antara saya dengan Bad. Dan okey, selepas ni tunggukan cerita saya tentang budak disco. Subscribe channel The Azman Adnan.